Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang subjek baru untuk kamu di tahun 4, iaitu subjek reka bentuk dan teknologi. Ya, okey, kita tengok buku teks kita. Okey, apa yang akan kita belajar pada tahun ini? InsyaAllah kita akan belajar tentang keselamatan bengkel, pengenalan kepada reka bentuk, pengenalan kepada teknologi, reka bentuk pembungkusan, reka bentuk makanan, dan reka bentuk pengecaraan. Semua tajuk ini sangat menarik, kan? Okey, kita tengok lagi penerangan tentang ikon. Ya, yang ini kamu boleh baca sendiri. Okey, yang ini adalah ringkasan kepada tajuk-tajuk yang akan kamu belajar nanti. Okey, di sini kita tengok ya beberapa dialog ya tentang keselamatan bengkel ya. Cikgu Nasir, murid tahun 4 Alfa, berada di luar bengkel reka bentuk dan teknologi RBT. Kamu tahu ke di mana bengkel di sekolah kita? Nanti cuba kamu beri komen kepada cikgu di manakah bengkel RBT di sekolah kita. Murid-murid, hari ini kita akan masuk ke dalam bengkel reka bentuk dan teknologi. Sebelum masuk, letakkan dan susun beg kamu di sana. Ya, maksudnya di luar daripada bengkel. Kenapa di luar daripada bengkel? Cuba kamu beritahu cikgu kenapa kita mesti letakkan beg kita di luar bengkel. Seronoknya cikgu ini kali pertama kami dapat masuk ke bengkel. Mengapa kita perlu melinggarkan beg di luar bengkel, cikgu? Beg akan menghalang laluan dan ruang kerja akan menjadi sempit. Cikgu, apakah yang akan kita lakukan di dalam bengkel ini? Banyak aktiviti yang dapat kita lakukan di sini. Di sini ada peraturan menjaga keselamatan kita. Kita hendaklah mematuhinya. Apakah peraturan-peraturan keselamatan di dalam bengkel? Peraturan keselamatan perlu diamalkan ketika berada di dalam bengkel RBT. Kemalangan boleh berlaku jika kita tidak mematuhi peraturan keselamatan. Mari kita bincang dengan rakan-rakan tentang peraturan di dalam bengkel. Peraturan yang pertama apa dia? Okey. Patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Okey, bagus. Ada banyak peraturan, semua tu kita mesti patuhi. Okey, peraturan yang kedua seperti yang cikgu beritahu tadi, apa dia? Cuba baca sama-sama. Ya, kita perlu letakkan beg di tempat yang disediakan. Okey, apakah peraturan seterusnya? Ya, kita perlulah menggunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Jangan pula kamu masuk dalam bengkel, ini kamu nak pegang, ini kamu nak ambil, ini kamu nak main. Tak boleh. Semua itu mesti ada kebenaran daripada guru. Okey, kemudian patuhi arahan maklumat daripada guru sebelum masuk bengkel. Sebelum masuk bengkel mesti ada cikgu. Tak boleh suka hati masuk. Okey, kemudian setelah kita menggunakan bengkel ni, kita mesti bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Jangan pula kamu tinggalkan sebarang alatan di atas meja ataupun apa saja buku-buku kamu tidak dibenarkan ditinggalkan. Dan lagi satu, buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Kenapa kita mesti buka? Kamu boleh beri komen pada cikgu selepas ini. Okey, apakah peraturan keselamatan diri? Peraturan ini mesti dipatuhi untuk menjaga keselamatan diri ketika kita melakukan aktiviti di dalam bengkel. Apakah itu? Okey, pertama, bagi orang yang berambut panjang, mesti ikat rambut yang panjang. Untuk yang memakai tudung seperti cikgu, kamu perlu ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Okey, kemudian bagi yang lelaki, pakailah pakaian yang sesuai ke dalam bengkel. Ya. Okey, seperti kita semua ni, kita pakai baju sekolah lah di sini, tak ada masalah kan? Okey, peraturan keselamatan alatan. Apa
Apa itu peraturan keselamatan? Alatan di dalam bengkel RBT hendaklah digunakan mengikut peraturan seperti yang berikut. Pertama, bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Jangan kamu suka-suka ambil, kamu mesti minta izin dahulu. Yang kedua, mesti berhati-hati semasa menggunakan alatan. Ingat tu, ada alatan yang sangat berbahaya. Jadi kamu semua mesti berhati-hati ketika menggunakan alatan. Yang ketiga, laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Mesti beritahu cikgu, saya tak jumpa. Ada kawan saya terletak di tempat lain. Jadi kita mesti laporkan kepada guru. Okey, kemudian bersihkan alatan selepas digunakan. Kadang-kadang ada habuk-habuk ke apa, kita lap sedikit ya. Kemudian simpan alatan di tempatnya semula setelah kita gunakan. Dan kemudian gunakan alatan dengan cara yang betul. Jangan kamu nak mereka pula. Kamu buat alat tu ketuk kat sana, tempat pemegang ada belah sini, kamu ketuk pegang tempat belah sana lain. Semua tu berbahaya. Jadi kamu perlu berhati-hati. Dilarang bermain atau bergurau semasa menggunakan alatan. Ada yang bermain pula, ada yang baling sana, baling alatan sini, jangan, itu semua berbahaya. Okey, peraturan keselamatan bahan. Terdapat pelbagai jenis bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Berikut ialah peraturan keselamatan bahan yang perlu kita patuhi. Apakah peraturan keselamatan bahan? Okey, yang pertama, cikgu nak kita baca bersama-sama. Okey, bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada cikgu. Okey, yang kedua, simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Okey, apakah peraturan yang seterusnya? Ya, kita baca sama-sama. Berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Okey, kemudian bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera. Dan mesti kalau ada tumpah bahan apa-apa, mesti lapor kepada cikgu. Jangan senyap-senyap. Ya. Okey, kemudian gunakan bahan dengan berhemah dan cermat, dan seterusnya. Simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Okey, seterusnya. Fahami simbol dan tanda keselamatan. Ini sangat penting ni. Ya. Okey, simbol dan tanda keselamatan ialah lambang atau pernyataan untuk memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin berlaku jika kita tidak mematuhinya. Yang ni peraturan dia, kamu baca elok-elok. Fahamkan betul-betul. Okey. Jadi ini adalah simbol dan tanda keselamatan. Okey, simbol apa ni? Kalau kamu jumpa simbol ni, apa maksudnya? Okey, ya, maksudnya sentiasa mengutamakan keselamatan ketika berada di kawasan ini. Okey, ni simbol ni apa maksud dia? Laluan keluar semasa kecemasan. Bagus. Okey, ni apa dia ni? Yang ini adalah kawasan berkumpul apabila berlaku kecemasan. Ini tanda apa? Ini. Okey, ini maksudnya tanda jalan lantai licin. Yang ni apa? Sentiasa menjaga kebersihan. Ya, ada gambar ni, buang sampah di dalam tong sampah. Ini apa dia? Ni tanda apa ni? Tanda gambar apa ni? Ya, ini adalah tanda gambar api. Jadi bahan ini adalah mudah terbakar. Yang ini apa? Kawasan larangan merokok. Dan ini adalah alat pemadam api. Okey, cikgu rasa cukuplah itu hari ini. Cikgu nak selepas ini kamu jawab kuis yang akan cikgu berikan di dalam Google Form selepas ini. Berjumpa lagi. Jangan lupa jawab. Berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.